Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-amin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwallah. Qad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da billahi min syaitanir rajim wa la yarfa'u dzikra al-mu'minin. Sadaqallahu al-azim. Ini dan muslimat dan kita semua dapat hadir Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kali pertama saya hadir depan ini, saya kenalkan saya terlebih dahulu. Cikgu Besar Muhammad Akhri bin Abdul Khadir, berasal daripada Pantai Perak, menerima pendidikan Mata Mahmud Al-Ustazah, melanjutkan pelajaran ke Mutan Universiti Jordan selama 4 tahun. Balik Malaysia jadi cikgu di MRSM Kuantan. Jiwa tak sesuai jadi cikgu, masuk askar dan berhenti askar, dan saya tumpukan dalam NGO. Dan sekarang saya adalah naik fungsi NGO Syria Care dan fungsi NGO Green Project. So Syria Care fokus isu Syria, Green Project fokus isu ummah secara keseluruhan. Baru-baru ini masa bulan Ramadan yang lepas, saya telah menghantar bantuan untuk umat Islam Syria. InsyaAllah kita akan kongsikan sedikit perkongsian tentang hantar bantuannya. Cumanya sebelum tu, bila saya sebut isu Syria, ramai orang yang masih tak faham lagi isu sebenar yang berlaku di Syria. Sebab orang kita ni dia lebih fokus isu Palestin. Kenapa dia fokus isu Palestin? Kerana yang membunuh umat Islam Palestin tu adalah Yahudi. Maka dia marah. Maksudnya dia ada sentimen di situ. Oleh kerana yang membunuh umat Islam di Syria itu adalah Syiah, so kemarahan dia kurang. Kemarahan dia kurang. Sedangkan apa yang berlaku di Syria adalah jauh lebih dahsyat, berpuluh ganda berbanding apa yang berlaku di Palestin. Semenjak ditubuhkan negara Haram Israel pada tahun 1948, beberapa puluh ribu orang yang telah dibunuh oleh rejim Israel. Namun Syria dalam tempoh 4 tahun lebih, rejim Syiah Bashar Assad hanya memerlukan 4 tahun lebih ni untuk membunuh lebih daripada 300,000 orang. Hanya 4 tahun lebih dia membunuh lebih daripada 300,000 orang. Baik, tapi kenapa isu Syria ni tak banyak keluar dalam TV berbanding Palestin? Palestin kalau seorang dia terbunuh akan keluar dalam berita. Syria kadang-kadang sehari ratusan yang dibunuh tak keluar pun dalam berita. Kenapa? Sebab media yang dikuasai oleh Zionis, mereka akan tutup isu Syria. Kenapa? Sebab mereka faham bahawa mana-mana kuasa yang nak mendapatkan bumi Palestin, mereka terlebih dahulu mesti mendapatkan bumi Syria. Bahkan dalam sejarah umat Islam sendiri, kita berjaya mengambil bumi Palestin pada 2 zaman. Zaman Sayyidina Umar dan zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kedua-dua tokoh tersebut, sebelum mereka membebaskan bumi Palestin, mereka terlebih dahulu membebaskan bumi Syria. So ini kepentingan bumi Syria. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahkan Nabi sebut dalam hadis sahih Tirmizi, Nabi kata fustatul muslimin yawma idin fi ardin yuqalu laha al-Ghuta fiha ardin yuqalu laha Dimashq, atau kama qala Nabi SAW. Nabi kata benteng umat Islam pada akhir zaman nanti akan berada di satu tempat, nama dia Ghuta. Nama dia Ghuta. Dan Nabi kata Ghuta ini berada di dalam sebuah wilayah nama dia Dimashq ataupun Damsyik. Dan menariknya Ghuta ni memang ada dalam Damsyik. Yang Nabi sebut Ghuta ni memang ada dalam Damsyik. Nama tempat ni dia kadang-kadang berubah. Malaysia dulunya Tanah Melayu, Kuala Lumpur dulu nama lain, Orang Haji Taib dulu nama lain juga. Mungkin 10 tahun akan datang tukar pula nama Lorong Haji Fahmi ke. Sebab nampak nanti. Baik, tuan-tuan puan dan sekalian, nama dia boleh berubah. Tetapi Ghuta ni dia ada dalam Damsyik yang Nabi sebut ni masih ada lagi. Dan Nabi kata benteng umat Islam akhir zaman akan berada di sana. Baik, isu Syria ni adalah isu kita.
Bukan Syria je, isu umat Islam Palestin, isu umat Islam Afghanistan, Iraq, Chechnya, Kashmir, semuanya isu kita. Kenapa saya sebut isu kita? Masa kami buat majlis berbuka puasa dengan pelarian Syria yang ada di Turki Ramadan baru ni, saya dijemput untuk cakap sepatah dua kata. Oleh kerana bahasa Arab saya tak power sangat, so saya cakap sepatah dua kata. Saya sebut sama ada Malaysia ataupun Syria, ia sekadar nama. Sekadar nama. Hakikat yang perlu kita faham, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Allah kata sesungguhnya inilah umat kamu, umat yang satu, wa ana rabbukum fa'budun, dan aku Tuhan kamu yang kamu sembah. Allah kata kita ni semua umat yang satu, sama ada umat Islam Malaysia, umat Islam Indonesia, umat Islam Kashmir, Afghanistan, Syria, Iraq, semuanya adalah umat yang satu. Adakah kita sekarang menjadi umat yang satu? Jiwa kita, jiwa ummah yang satu? Saya kira tidak lagi. Kenapa kita tidak merasakan kita ummah yang satu? Sebab musuh Islam yang telah memecah belahkan kita. Kenapa mereka sedar bahawa kekuatan umat Islam adalah pada kesatuan ummah ni? Jadi nak lemahkan umat Islam, maka mereka memecah belahkan kekuatan umat Islam ini. Pada kesatuan ummah tu perlu dipecahkan. Sebab itu mereka menjajah negara-negara umat Islam. Mereka menjajah wilayah-wilayah umat Islam. Bahkan bila mereka jajah, mereka memperkenalkan sistem divide and rule, pecah dan perintah. Sebab itu wilayah umat Islam menjadi negara-negara yang kecil. Syria dengan Syrianya, Palestin dengan Palestin, Mesir dengan Mesirnya, Jordan dengan Jordannya, maka menjadi negara-negara yang kecil. Asalnya umat Islam ni umat yang satu apabila adanya daulah Islam dulu. Daulah yang terakhir adalah Daulah Uthmaniyah, jatuh secara rasminya pada 3 Mac 1924 oleh Mustafa Kamal Atatürk berpakat dengan Britain dan begitu juga Yahudi, menjatuhkan Daulah Uthmaniyah. Ketika adanya Daulah Uthmaniyah, sejarah telah membuktikan mana-mana wilayah umat Islam yang dizalimi, Daulah Uthmaniyah akan hantar bantuan untuk membantu wilayah umat Islam. Bahkan Aceh sendiri apabila nak diserang oleh Belanda, Daulah Uthmaniyah telah menghantar kapal yang dipenuhi oleh senjata untuk membantu umat Islam di Aceh. Namun sejarah ini tidak dinukilkan dalam buku sejarah ni masa kita belajar dulu. Nak kena cari thesis master, thesis PhD, jurnal-jurnal, baru kita akan jumpa. Kalau harap baca buku sejarah hak ni je, kita kena tipu belaka. Baik, tuan-tuan dan puan dan mak sekalian, sebab itu Daulah Uthmaniyah ada hubungan dengan wilayah umat Islam. Mereka akan hantar bantuan. Jadi ketika adanya daulah Islam, maka darah umat Islam menjadi darah yang sangat mahal untuk ditumpahkan. Sangat mahal untuk ditumpahkan. Apabila daulah Islam jatuh, maka darah umat Islam menjadi darah paling murah sekali dalam dunia. Sebab itu, di mana saja umat Islam dibunuh sekarang tidak ada pembelaan. Iraq sahaja semenjak Perang Teluk Pertama sampai sekarang lebih 1 juta yang telah terbunuh. Sama ada directly ataupun indirectly. Directly ni masa Amerika serang, bom, dia tembak. Indirectly ni kesan daripada peperangan dulu. Hasil bom kimia, lahir anak-anak yang tak cukup sifat dan berbagai. Lebih 1 juta yang telah terbunuh. Itu Iraq saja. Belum cerita Afghanistan, belum cerita Syria, belum cerita Palestin, belum cerita umat Islam Rohingya, belum lagi Iraq saja lebih 1 juta semenjak Perang Teluk yang pertama. Darah umat Islam menjadi darah yang paling murah sekali dalam dunia. Kenapa? Kerana kita tidak ada daulah Islam, tidak ada khalifah yang memerintah. Kalaulah kita ada daulah Islam, kita ada khalifah yang memerintah. Saya bagi contoh. Presiden Turki Erdogan jadi khalifah sekarang. Contoh. Apabila kita ada daulah Islam, ada khalifah, maka seluruh pemimpin umat Islam wajib memberikan ketaatan pada khalifah. Sama ada ia Presiden Pakistan, Perdana Menteri Bangladesh, Presiden Indonesia, Perdana Menteri Malaysia, mana saja
pemerintah umat Islam wajib memberikan ketaatan pada khalifah. Sekarang ni umat Islam Rohingya sedang dibunuh, dizalimi. Ada pembelaan tak? Tak ada. Kalaulah khalifah kata, saya arahkan Presiden Pakistan hantar 30,000 tentera, Bangladesh hantar 30,000, Indonesia hantar 30,000, Malaysia hantar 10,000, tak kecut pun Myanmar, tuan-tuan. Sudah tentu mereka takkan lakukan kepada umat Islam sebagaimana mereka lakukan pada umat Islam sekarang ni. Sudah tentu tidak. Oleh kerana tidak ada daulah, tidak ada khalifah, maka darah umat Islam menjadi darah yang paling murah. Bukan saja musuh Islam menjajah negara umat Islam, mereka juga menjajah pemikiran umat Islam. Mereka lakukan serangan pemikiran, dan ini lebih bahaya. Dalam bahasa Arab ni dinamakan ghazwul fikri, serangan pemikiran. Mereka campak serangan pemikiran, divide and rule ni dalam pemikiran kita. Sebab tu, kalau kita tengoklah, ada orang Islam dia kata syukurlah kita masih aman. Kenapa? Kerana dia lupa, dia ingat dia tidak dijajah dari sudut negara, tapi dia lupa dia dijajah pemikiran dia. Dan lebih malang lagi, kita rasa pelik apabila ada orang kata syukurlah kita masih aman, sedangkan umat Islam dibunuh di Syria. Saya rasa pelik apabila ada orang Islam kata syukurlah kita masih aman, sedangkan umat Islam di Rohingya dibunuh. Saya rasa pelik apabila orang Islam kata syukurlah kita masih aman, sedangkan umat Islam di Iraq, di Chechnya, di Afghanistan, di Kashmir sedang dibunuh. Ada orang kata, ya dah Ustaz, kita di Malaysia itu di negara lain, itu divide and rule. Itulah divide and rule. Saya bagi contoh, kalau tuan-tuan ada di Malaysia, anak tuan-tuan 2 orang sedang belajar di Syria. Seorang telah dibunuh oleh rejim Syekh Bashar Assad, seorang sedang diseksa dalam penjaranya. Jiwa tuan-tuan boleh aman tak? Sudah tentu tidak aman. Kalau tuan-tuan berada di Malaysia, ayah tuan-tuan berada di Myanmar, sedang diseksa, jiwa tuan-tuan boleh aman tak? Sudah tentu tidak aman. Kalau tuan-tuan di Malaysia, mak tuan-tuan berada di Iraq, jiwa tuan-tuan boleh aman tak? Sudah tentu tidak aman. Kenapa kita tidak aman? Kerana kita ada rasa hubungan dengan anak, mak dan ayah kita. Jadi sekarang umat Islam dibunuh di merata tempat. Kenapa kita rasa aman? Sebab kita sudah tidak ada rasa hubungan di antara kita dengan umat Islam di tempat lain. Itu je sebabnya. Ini divide and rule. Maka tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, saya bagi contoh yang paling mudah lah. Isu Palestin. Isu Palestin, kalau orang Melayu, tuan-tuan dengar orang Melayu sembang isu Palestin ni, dia ada satu ayat standard. Dia ada satu ayat standard. Tuan-tuan selalu dengar atau orang kita duk sembang isu Palestin, dia ada satu ayat standard. Orang kita dia akan sembang apa? Dia kata, orang Arab ni tak boleh satu ke? Selalu dengar. Selalu kan? Isu Palestin ni ayat standard lah. Dia kata orang Arab ni tak boleh satu ke? Aku pelik lah dengan orang Arab ni. Padahal orang Arab ni ada beratus juta. Orang Yahudi yang ada di Israel tak sampai pun 6 juta. Orang Arab ni kalau bersatu, jangan kata pergi tembak, ludah seorang sikit, banjir Israel. Orang Melayu sembang tu. Orang Melayu kalau sembang memang dahsyat. Kalau tuan-tuan ingat Perang Teluk yang pertama dulu, Perang Teluk yang pertama dulu, semasa Amerika dan 28 sekutunya melancarkan serangan ke bumi umat Islam Iraq. Pada ketika tu, akhbar keluar 2 kali kat Malaysia. Pagi sekali, petang sekali. Kemarahan umat Islam kepada Amerika sangat meluap-luap. Marah pada George Bush sungguh-sungguh ni. Tapi yang paling semangat marah ni bukan ustaz-ustaz. No, hak kedai kopi tu. Pak Haji kedai kopi ni, terutama kampung-kampung. Ada Pak Haji tu, dia parking motor depan kedai. Tokek kedai dah risau. Pak Haji ni kalau masuk kedai aku baru 5 minit, 10 kali tepuk meja. Marah ke George Bush. Dia tepuk kedegang, orang balik tengok, kenapa ni? Aku kalau dapat George Bush, aku bunuh dia. Ni, Daniel duk ada lagi ni. Marah ke George Bush, marah Amerika, Daniel duk ada lagi. Perjuangan kita tak jelas. Marah ke Amerika, duk Daniel, dia jaga lubang hidung. Berhenti lah. Saya bukan nak cerita bab rokok, tuan-tuan tengok saya semacam je. Kita nak cerita bab semangat ni.
Tak apa kita lupa bab tu dulu. Kita nak cerita bab semangat ni. Orang kita memang semangat. Dia duk kata orang Arab tak bersatu. Orang Arab tak bersatu untuk membantu umat Islam Palestin. Kalau orang Arab nak pulang paku buah keras pada kita, boleh tak? Sebab sekarang ni kita tuduh orang Arab tak bersatu. Kalau orang Arab nak pulang paku buah keras pada kita, boleh tak? Boleh. Orang Arab kata, weh Melayu, kau jangan cakap banyak. Ada orang bila saya sebut Melayu ni, dia marah tuan-tuan. Sebab sentimen kemelayuan dia tu sangat kuat. Dia kata, apa ustaz ni duk main Melayu-Melayu, entah muka dia mama. Marah dia kan. Ialah dasar perjuangan Melayu. Sentimen bangsa ni tak ke mana. Sebab perjuangan kita dasar dia perlu agama, bukan bangsa. Bangsa ni takkan ke mana. Setakat duk bangsa tak ke mana lah. Kemuliaan di sisi Allah bukan bangsa, tetapi agama, takwa itu. Tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, kalaulah Allah nak mengangkat bangsa yang paling mulia, sudah tentu Allah akan angkat bangsa apa? Arab, sebab bangsa Arab bangsa Nabi. Tetapi kemuliaan di sisi Allah bukan bangsa. Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sebab itu saya selalu sebut, kita punya di sisi Allah, dia punya ukurannya adalah takwa, bukan bangsa. Jadi tuan-tuan, saya selalu sebut begini, kalau kita letak Melayu yang haprak, kemudian letak India Muslim bertakwa pada Allah, pilih India Muslim bertakwa pada Allah. Kalau letak Melayu yang buat lagi duit masuk dalam akaun dia, kemudian letak, kenapa tuan-tuan? Dia umum. Tuan-tuan, selalu ustaz dipersalahkan. Ustaz cerita umum, tuan-tuan imagine siapa-siapa, tuan-tuan salah. Tuan-tuan salah. Kita cerita umum. Betul, saya kata umum. Sebab buat lari duit masuk dalam akaun ni, seorang ke buat kerja ramai? Saya nak tanya, seorang ke buat kerja ataupun ramai? Ramai. Ramai buat kerja ni. Cuma mungkin terdedah seorang, hak keluar cakap seorang, tapi yang buat kerja ni ramai. Cuma tidak dapat dibocorkan. Buat kerja ni ramai. Saya nak bagi analogi begini. Saya masa latihan ketenteraan dulu, kita dibahagi by group, 5 orang. Kemudian dia bagi kompas, dia bagi peta. Kemudian dia dot atas peta tu, kita perlu sampai di kawasan tu dalam tempoh beberapa hari. So dia bagi berapa puluh kilometer. Kemudian kita dibekalkan pack ration makanan. Dan kita akan masuk hutan, kebun getah, ladang kelapa sawit, kampung orang, jalan raya. So ada yang geng-geng hak senior ni, dia kata korang jangan lurus bendul sangat. Masa korang masuk pergi jalan raya tu, korang nampak lori tumpang je. Dia kata senang. Dalam askar ni, kalau ditangkap baru dikira bersalah, tak ditangkap tak dikira bersalah. Logiknya ada kan Nabi kata al-harbu khida'. Peperangan itu adalah satu penipuan. Dia perlu ada strategi untuk menipu dalam perang. Tapi ini cuma latihan. Patutnya tadi kan. Baik. Jadi ada memang satu yang kawan saya ni, grup kawan saya ni, memang panjat lori betul. Panjat lori betul. Jadi dalam 300 meter nak sampai ke simpang tu, dia semua driver berhenti. Tepi jalan. Takut nanti kat simpang ada orang nampak. Jadi pakat terjun tepi hutan, terjun betul-betul depan jurulatih. Dia hari itu memang lauk lah. Jadi grup ini dikira bersalah sebab kena tangkap. Rupanya ada grup lain juga yang naik lori, tapi tak kena tangkap, tidak dikira bersalah. So sama juga kan, hak orang duit masuk dalam akaun ni bukan seorang buat kerja ramai, cuma hak diketahui seorang kan. Ini berlaku di Zimbabwe. Tuan-tuan, sebab itu sampai sekarang saya tak pernah kena gam, sebab saya cerita semua hal luar negara. Senang cerita dengan orang cerdik. Baik, tuan-tuan, puan dan sekalian. Jadi kalau orang Arab nak pulang paku buah keras pada kita, boleh ke tak? Boleh.
Warak kata, weh Melayu pun dia cakap banyak. Ni warak yang lama datang Malaysia ni, reti cakap Melayu. Dia kata, kamu kan tuduh kami tidak bersatu untuk membantu umat Islam Palestin. Kamu apabila umat Islam dibunuh, ditakbai oleh tentera Thailand, di mana kamu semua? Kenapa kamu tidak bersatu? Kenapa kamu tuduh kami tidak bersatu, sedangkan kamu apabila umat Islam ditakbai, dibunuh, di mana kamu? Kamu apabila umat Islam dibunuh di Ambon, satu rumpun dengan kamu, di mana kamu pada ketika itu? Kenapa kamu tidak bersatu? Tuan ingat peristiwa Ambon? Peristiwa Ambon itu tuan dahsyat. Kumpul satu kampung dalam masjid, bakar masjid, wanita dirogol, kanak-kanak dipotong juzuk tubuh badan. Ketika peristiwa Ambon ni, saya mengajar di MRSM Kuantan. Waktu tu MRSM Kuantan form 4, form 5, dia tak ada form 1 hingga form 3. Saya dedahkan pada peristiwa Ambon, video Czechnya, video Bosnia, umat Islam Bosnia. Nak cerita pada pelajar bahawa kita sedang ditindas. Saya bagi solusinya, bagaimana nak membina kekuatan ummah. Kita ni tuan-tuan bila dedahkan pada pelajar macam tu, sebab kita memandulkan pemikiran pelajar. Tuan-tuan, Sultan Muhammad Al-Fatih yang pegang jadi Sultan umur 19 tahun, 21 tahun dia telah berjaya membebaskan kota Konstantinopel yang tidak berjaya dibebaskan walaupun oleh para sahabat Nabi sendiri. Bagaimana Sultan Murad telah mendidik anaknya Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau kita belajar sejarah, kita yang memandulkan pemikiran remaja kita. Kita downgrade pemikiran mereka, tak mendedahkan isu ummah. Bila cerita macam ni jadi isu pula. Ada 2-3 orang cikgu komplain, dia kata, apa ustaz ni duk ajar jihad pada pelajar? Apa benda ni? Sedangkan ada cikgu yang Kristian tunjuk video Mother Teresa, kau tak komplain pun. Padahal itu jelas dakwah mereka. Kita tunjuk umat Islam ditindas, kena komplain. Tak apalah, rezeki ada di mana-mana. Baik, tuan-tuan, puas dan sekalian. Jadi, kalau orang Arab kata, kamu apabila umat Islam di Ambon, dibunuh, di mana kamu semua? Kenapa kamu tidak bersatu? Sebab tu saya sebut, isunya bukan orang Arab tak bersatu. Isunya kita semua tak bersatu. Itu hakikat yang perlu kita terima. Kita duk tuduh orang Arab tak bersatu, kita pun tak bersatu sebenarnya. Kita doa harap orang Arab bantu umat Islam Palestin. Kenapa kita tak bantu umat Islam di Takbai, umat Islam di Ambon? Kenapa? Isunya serangan pemikiran divide and rule ni telah masuk dalam pemikiran kita. Tuan-tuan pergi ke Jordan, tuan-tuan tanya kepada umat ni, orang-orang Islam Jordan, kenapa kamu tak bantu umat Islam Palestin? Dia kata, sorry, I'm Jordanian, not Palestinian. Tuan-tuan pergi ke Mesir, tanya kenapa kamu tak bantu umat Islam Palestin? Sorry, I'm Egyptian, not Palestinian. Sama tak dengan kita? Sama je. Bila umat Islam dibunuh di Takbai, bila tanya kenapa kamu tak bantu umat Islam di Takbai, minta maaf, saya warga negara Malaysia, itu masalah dalaman Thailand. Apabila umat Islam dibunuh di Gunung Ambon, orang tanya kenapa kamu tak bantu umat Islam di Ambon, minta maaf, saya warga negara Malaysia, itu masalah dalaman Indonesia. Sama ke tak? Sama. Tuan-tuan, jadi kita nak mengajar untuk umat Islam ni menjadi umat yang satu sebagaimana disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah mudah. Kerana pemikiran kita yang telah dijajah lama, sistem divide and rule ni telah berakar umbi dalam pemikiran umat Islam. Nak ajak keluar pada itu bukan mudah. Contohnya dalam Facebook, saya duk share isu Syria kat Facebook. Saya jemput tuan-tuan perempuan follow Facebook saya, Asri Khalid. Asri Khalid, Khalid. Kalau type nama tu keluar sampai 30 nama. Tuan-tuan pilih gambar paling handsome kali. Gurau je tuan-tuan, walaupun betul sebenarnya. Baik, saya duk share isu Syria. Gambar yang menyayat hati, video yang sangat tragis. Tahukah tuan-tuan, Syria ni, video-video Syria ni,
banyak yang kita tak sampai hati nak upload di Facebook. Siat kulit, potong kemaluan. Ada satu tu tuan-tuan, dia ambil besi konkrit yang dalam tiang kan, dia masuk dalam kongkong, dia henyak menggelupur orang tu. Apa yang berlaku di Syria berpuluh kali ganda jauh lebih ganas daripada apa yang berlaku di Palestin. Saya berulang kali saya sebut, tentera rejim Syiah adalah jauh lebih jahat daripada tentera rejim Zionis. Dia perlu ceramah Syria. Kalau saya ceramah Syria, masjid apa semua tuan-tuan, kita perlu slide, kita perlu tunjuk video bukti. Baru orang percaya bahawa tentera rejim Syiah ni adalah jauh lebih jahat daripada tentera rejim Zionis. Jadi sebahagian video kita tak sampai hati nak upload di Facebook. Kalau kita letak gambar yang menyayat hati, video yang sangat tragis, saya melihat orang kita dia tak berapa ambil, bahasa mudanya, ambil pot sangat. Dia tak berapa ambil pot, dia tak kisah sangat. Kalau kita letak gambar video yang tragis ni, adalah 4-5 orang yang komen hasbunallah wa ni'mal wakil, subhanallah, masya-Allah. Tapi kalau saya letak isu tu isu nasional, isu dalam negara, beribu orang komen. Contohnya isu apa yang lumba haram yang Maybe dulu ni, yang langgar pasangan tu, kan, hingga 2 anak yatim tu. Tuan-tuan ingat isu tu? Masa tu orang malu nak naik Maybe, tuan-tuan. Dia kopak lambang Maybe, dia bawa BMW, macam orang tak tahu yang tu Maybe. Jadi tuan-tuan berpuas dan sekalian, kalau saya letak isu ni, beribu orang komen. Ada yang komen sedihnya, ada yang komen macam mana anak-anak ni akan hidup, ada yang komen siapa akan jaga mereka, ada yang komen kami menggesa kerajaan menggunakan tindakan sekeras-kerasnya kepada lumba haram, ada yang komen sudah tentu adik-adik ini trauma, ada yang komen ketika saya menaik, saya dalam keadaan menangis. Amboi, sedihnya kau. Saya nak kata bukan tak perlu sedih, tetapi kenapa sedih sangat? Sebab dalam IC, dalam MyKit budak-budak ni tulis warga negara Malaysia. Umat Islam di Syria ditebuk kot, dikeluarkan usus, dipecahkan kepala, dikeluarkan otak, dirobek mata, dirogol. Kenapa kau tak sedih sangat? Sebab dalam IC mereka tulis warga negara Syria. So ini divide and rule. Ini divide and rule. Kita sudah tidak merasakan kesedihan apabila dia berlaku kepada warga negara lain, sedangkan Allah menyeru kita ni ummah yang satu. Tuan-tuan berpuas dan sekalian, cinta hantar bantuan pada umat Islam Syria. Saya melihat bila sampai kat sempadan Turki tu, tengok apa yang Turki telah bantu ni, kita tengok Erdogan ni sangat bagus. Presiden Turki Erdogan sangat bagus. Tuan-tuan, di Turki saja hampir 2 juta rakyat Syria. Bila kita sebut Erdogan bagus, ada orang dia tak apa ni ustaz ni sokong pemimpin sekular. Tuan-tuan, nak tuduh Erdogan sekular, kita perlu bincang panjang. Perlu bincang sejak kejatuhan Daulah Osmaniyah. Kena bincang perlembagaan sekular dimasukkan dalam perlembagaan Turki. Kena bincang penghapusan Islam secara sistematik dan besar-besaran di Turki. Kena bincang pemimpin di Turki tidak boleh nak sebut nak laksanakan Islam. Kalau sebut nak laksanakan Islam, dia akan digulingkan. Bahkan terbukti Adnan Menderes pada tahun 1950 hingga 1960, bila dia kata dia nak laksanakan Islam di Turki, dia telah dijatuhkan hukuman gantung oleh tentera Turki. Nikmitin Erbakan daripada parti Rafah menang di Turki apabila dia perintah hanya sempat berlangsung setahun setengah. Apabila dia menonjolkan dia nak laksanakan Islam di Turki, dia telah digulingkan oleh tentera. So mana-mana pemimpin yang nak laksanakan Islam secara jelas, dia telah bercanggah dengan perlembagaan Turki yang menyebut Turki adalah negara sekular. Erdogan ni dia perlu sangat strategi. Dia perlu bijak. Apa yang Erdogan buat, tuan-tuan? Sebab organisasi yang paling kuat mempertahankan sekular di Turki adalah tentera ni. Tuan-tuan nak cari tentera Turki dulu, seorang solat, oh payah.
Kalau ada seorang solat, dia nampak macam pengganas dalam tentera Turki. Sekarang ni tentera Turki ramai solat. So apa Erdogan telah buat, tuan-tuan? Erdogan buat masa awal-awal dia perintah dulu, dia tak sambung kontrak jeneral-jeneral tua saluran 1 ni. Kan, saluran jeneral tua saluran 1 payah. Kan, kita ceritalah apa pun, pakcik ni undang-undang Islam pakcik, yang ni 1M yang ni sekian pakcik nak yang tu juga. Saluran 1. Ni berlaku di Turki, tuan. Jadi jeneral-jeneral tua saluran 1 ni tidak disambung kontrak. Hak jeneral muda ni, tuan-tuan, proses Islamisasi berlaku di Turki. Jadi tuan-tuan, Erdogan ni dia bukan sahaja bantu umat Islam Syria, dia bantu umat Islam Palestin, dia bantu Rohingya, bantu Afrika Tengah, merata. Jadi musuh-musuh Islam takkan biarkan pemerintah yang berjiwa Islam begini untuk memerintah mana-mana negara. Mereka akan lakukan sabotaj untuk mengalahkan Erdogan. Ada orang di Bogor, ni Erdogan tak Islami. Kau nak sekular menang, kau nak Erdogan jatuh, nak sekular menang. Masa Mustafa Kemal Atatürk dulu, sampai azan pun telah ditukar daripada bahasa Arab kepada bahasa Turki. Bayangkan. Kau nak selain Erdogan, pokok sekular ni menang. Kita gopoh, tuan-tuan. Nak kemenangan tu terlalu cepat. Nabi telah kata kota Konstantinopel akan dibebaskan oleh sultan, raja yang terbaik dan tentera yang terbaik. Selepas Nabi wafat, para sahabat telah memulakan ekspedisi untuk membebaskan kota Konstantinopel, namun tidak berjaya. Sehinggalah 800 tahun kemudiannya Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya membebaskan kota Konstantinopel. Sabar. Kita gopoh nak kemenangan ni. Maka tuan-tuan, puas dan puan-puan. Jadi apa yang berlaku? Erdogan ni telah disabotaj dalam pilihan raya beberapa kali. Sebab tu saya menyebut, tuan-tuan, Dr. Morsi dijatuhkan daripada Presiden Mesir. Ini bukan perancangan peringkat dalaman Mesir, no. Tetapi ia perancangan peringkat international. Khususnya puak-puak Zionis yang takkan membenarkan mana-mana pemimpin yang berjiwa Islam untuk memerintah mana-mana negara. Kalau saya ceramah Syria, saya akan letak ucapan-ucapan Dr. Morsi. Tuan-tuan, puas dan sekalian, lalu Erdogan juga dalam beberapa pilihan raya mereka cuba jatuhkan Erdogan. Tuan-tuan, baru-baru ni Erdogan dengan parti AK-nya, AK Parti ni, tuan-tuan, walaupun menang tetapi tidak mencapai tahap boleh memerintah sendiri, terpaksa bergabung. So sekarang ni NGO Turki, NGO Syria, pelarian Syria, rakyat Syria, para ulama, mujahidin sekarang sedang risau. Kalau terpaksa buat kerajaan campuran, takut satu hari nanti suara pokok sekular ni dominan, maka sudah tentu pelarian Syria akan dihalau daripada Turki. Sekarang ni bertahan ni sebab AK Parti, sebab Erdogan. Baik. Tuan-tuan, puas dan sekalian, bila Erdogan buat majlis buka puasa dengan pelarian Syria ni, ada seorang lelaki tua, dia jumpa Erdogan, dia terkamu bagaikan Raja Najasyi yang membantu Rasulullah dan para sahabat ketika mereka susah. Lalu Erdogan kata, aku bukan bagaikan Raja Najasyi, sebab Raja Najasyi bantu Rasulullah ketika mereka dalam keadaan Raja Najasyi belum Muslim lagi, belum Islam lagi. Tetapi aku bantu kamu kerana kewajipan aku seorang Islam membantu Islam yang lain ketika mereka susah. Tuan-tuan boleh nampak pemikiran Erdogan. So, pemikiran yang begini sepatutnya bukan dia seorang, kita semua. Mana saja umat Islam dizalimi, disakiti, maka kewajipan kita untuk membantu. Kewajipan kita untuk membantu. Baik, tuan-tuan, puas dan sekalian. Yang keduanya, kami pergi ziarah rumah-rumah ni pelarian, rumah-rumah pelarian. Jadi banyak rumah pelarian kami ziarah, cuma saya sebut 1-2 je sebab kekangan masa. Kami ziarah ada rumah seorang wanita tu, umur dia lebih kurang 35 tahun, ibu muda, anak 6 orang, sulung 13, nombor 2 12, yang dia kecil-kecil lagi. Kemudian suami dia telah ditangkap oleh rejim Syekh Bashar Assad. Kalau ditangkap oleh rejim Syekh Bashar Assad, confirm kena seksa. Confirm. Yang keduanya, andaian sama ada hidup ataupun mati.
Oleh kerana penempatan dia selalu kena serang, terutamanya bom barrel. Bom barrel ni tuan-tuan, tentera rejim Syiah dia masukkan bom, buat bom dalam tong drum, bawa helikopter, dia just campak aja tong drum tu ke penempatan awam. Sebab itu kematian di Syria sangat tinggi. Jadi dia pegang 6 orang anak dia ni, bukan satu keluarga je, ramai tuan-tuan, bawa lari. Sampai ke sempadan Turki menyewa rumah yang sangat dhaif. Anak dia 13 tahun bekerja di kandang lembu, yang 12 tahun bekerja di ladang tanaman, yang lain lagi kecil-kecil ni tuan-tuan. 2 orang ni terpaksa bekerja. Kemudian kami pergi ziarah rumah pelarian ni, rumah macam rumah badui tampal tu. Dia buka pintu, saya nak muntah, bau tai lembu. Rupa-rupanya mereka menyewa kandang lembu. 3 bilik hak kecil kandang lembu ni mereka jadikan rumah. Hak bilik besar untuk lembu tu masih ada lagi tuan-tuan, masih ada lagi lembu. Jadi tuan-tuan sangat dhaif. Cuma kalau tuan-tuan nak salurkan bantuan, salurkan infak, pilih NGO yang betul, pilih NGO yang disahkan. Sebab mereka tahu saluran manakah yang perlu mereka sampaikan supaya bantuan ini benar-benar sampai kepada sasaran. Sebab kita tak nak ada yang mengambil kesempatan. Bukan sekadar orang hak kutip derma ataupun yang pelarian sendiri. Sebab ada kami masa-masa buka puasa di Turki, ada pelarian Syria, seorang lelaki dengan anak dia umur lebih kurang 6-7 tahun, di lingkungan 6-7 tahun. Dia duk minta-minta dengan kami. Duk kejap dia hantar anak dia minta sedekah. Duk kejap dia hantar anak dia minta sedekah meja ke meja. Kami yang ditemani anak Syekh Abdullah Rahal ni, dia kata, "Ustaz, jangan layan. Dia ni daripada tahun lepas macam ni lah. Badan sihat, kemudian dia tak nak kerja, dia duk ajar anak dia minta sedekah." Kebetulan bila kami tengah makan tu, ada seorang wanita umur lebih kurang lingkungan 25 tahun dengan anak dia umur lebih kurang 5-6 tahun. Dia bawa raga, duk niaga tisu, kepit kuku dan pelbagai ni, niaga meja ke meja. Kemudian bila dah niaga tu, dia duduk tepi jalan tunggu bas. Kemudian kami pergi kat dia, ustazah sembang dengan dia. Dia ustazah nak bagi duit. Dia tu anak dia 5-6 tahun ni, dia kata, "Kak ustazah," dia kata, "makcik ambil barang." Apa maksudnya? Maksudnya ibu dia dah ajar dia jangan terima sedekah. Sebab mereka adalah peniaga, bukan minta sedekah. Bayangkan. Saya tanya anak dia, "Abu, mana bapak kamu?" Dia kata, "Mat, bapak dia dah meninggal dunia." Bila tanya perempuan tu, "Betul ke suami dah meninggal dunia?" Dia kata, "Betul, suami dia telah terbunuh di hasil pengeboman." Kemudian dibawa 3 orang anak dia dan jadi pelarian di Turki. Dan tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, bila saya dengar macam tu, saya keluarkan duit agak banyak. Bukan duit saya, duit orang ramai. Jadi duit tu agak banyak untuk seorang pelarian. Untuk kita tak banyak lah. Bila saya bagi, dia berkeras tolak. Dia kata, "Tak nak, aku bukan minta sedekah, aku adalah peniaga." Kita bayangkan dalam keadaan dia yang sangat susah, bawa lari 3 orang anak dia sebatang ni, dia tanpa suami, dia tak nak sedekah tu. Jadi saya terpaksa kata macam ni, "Aku bawa duit amanah orang ramai, tolong terima bagi pihak anak yatim." Bila dia dengar macam tu, dia malu dah, dia terpaksa terima. Dan kami juga pergi ziarah hospital. Tuan-tuan, kami pergi ziarah hospital ni, pelarian Syria. Kerajaan Turki telah sediakan hospital di sempadan ni untuk orang Syria. Pelarian Syria, mujahidin yang cedera, semua dirawat di hospital-hospital. Yang ni menariknya, semua mujahidin yang cedera ni, bila kami sembang dengan mereka kata mereka ada azam untuk kembali semula ke Syria untuk jihad fisabilillah. Bila kami keluar pada hospital ni, kemudian kami dipanggil oleh seorang lelaki. Masuk sebab ada seorang pakcik tu umur 65 tahun dan kaki dia pudung. Dia adalah salah seorang mujahidin. Sini tak ada lagi umur 65. Kalau ada dekat-dekat 60 pun, kita dah tahu bagaimana kekuatan kita dah sangat melemah pada ketika tu. Dia ni 65 tahun mujahidin. Kaki dia terpaksa dipotong kerana terkena bom, dan hudung kaki dia, bila dia cakap ni dalam keadaan dia menangis, dia kata, "Esok seluruh pemimpin dunia umat Islam akan dipertanggungjawabkan di depan Allah kerana membiarkan umat Islam di Syria dibunuh." Kemudian dia sembang-sembang, kami pun nak balik. Dia kata, "Pakcik, apa yang boleh kami bantu pakcik?" Dia kata, "Dalam hidup aku ni, aku tak nak apa benda dah, kecuali satu perkara dia, aku nak kaki palsu."
Kami tanya kaki palsu ni nak buat apa? Dia kata, demi Allah, jika aku dapat kaki palsu yang sesuai, aku akan kembali semula ke Syria untuk berjihad fi sabilillah. 65 tahun. Saya bila dengar macam tu, kita rasa kita ni dengan dia tak ada apa-apa, yang tak ada nilai lah kita ni. 65 tahun tuan-tuan nak kembali semula ke Syria, nak kalau dapat kaki palsu. Allah Rabbi. Kemudian kami juga jumpa NGO Turki, NGO Syria yang pejabat di Turki, kemudian NGO Syria pejabat di Syria, pelarian Syria, rakyat Syria. Kami jumpa ulama juga, kami jumpa Rabitatul Ulama Asyam, Persatuan Ulama Asyam. Kami jumpa juga Syekh Ali As-Sabuni, ini pakar tafsir. Kami juga jumpa Syekh Muwafaq, ini pakar fiqh mawarith wal wasaya wal mawarith. Dan kami jumpa para ulama ni, kami jumpa juga mujahidin pelbagai kumpulan. Semua ni NGO ke, ulama ke, mujahidin ke, pelarian ke, semua berkata dua perkara yang sama. Pertama, mereka kata Syiah sedang membunuh kami. Tuan-tuan lupakan di Syria adalah perang saudara. Lupakan perang saudara. Mereka kata Syiah sedang membunuh kami. Yang keduanya, mereka kata ISIS adalah pengkhianat pada perjuangan umat Islam. Kalau saya sebut ISIS, tuan-tuan tolong faham IS yang tulis dan surat khabar. Kenapa saya memilih untuk sebut ISIS? Ini jadi panjang kalau kita nak cerita. Namun tuan-tuan, mereka kata ISIS adalah pengkhianat pada perjuangan umat Islam. Bagi anak muda yang semangat sokong ISIS pun semua tuan-tuan, tak payahlah. Yang ada orang, pokoknya ini boleh. Ada orang dia kata, kami tak nak dengar cakap ustaz. Kami tak nak dengar cakap ustaz. Kami nak dengar orang Malaysia yang dah join ISIS di Syria. Kan? Tuan-tuan, orang Malaysia pergi join ISIS di Syria ni lebih kurang setahun je baru. Lebih kurang setahun lebih macam tu je. Majoritinya tak erti bahasa Arab tu. Majoriti tak erti bahasa Arab tu. Dia kata, Syahid Ustaz Lufi erti bahasa Arab. Ustaz Lufi bukan ISIS. Dia adalah Ajnadus Syam. Ajnadus Syam, bukan ISIS. Tuan-tuan puas dan maslihat, bila Ustaz Lutfi syahid, majoriti yang duduk dalam Ajnadus Syam orang Malaysia ni berpindah ke masuk ISIS, join ISIS. Tinggal seorang dua je dalam pengetahuan kami, tinggal seorang dua je yang masih kekal dalam Ajnadus Syam. Jadi ada orang nak nyokong ISIS, dia kata kami tak dengar cakap ustaz, kami nak dengar orang Malaysia join ISIS. Tuan-tuan, setahun lebih dengan bahasa Arab yang tak tahu ni apa yang mereka tahu. Macam inilah, kalau lah tuan-tuan bukan orang Malaysia, saya nak bagi analogi bagi tuan-tuan faham. Kalau tuan-tuan bukan orang Malaysia, tapi tuan-tuan nak tahu selok-belok Malaysia, tuan-tuan nak tahu bahasa Malaysia, tentang semua yang berlaku di Malaysia ni, tuan-tuan perlu cari orang Malaysia ke? Tuan-tuan perlu cari Bangla yang baru setahun datang Malaysia? Tuan-tuan jawab dengan saya. Cari orang Malaysia kan? So itulah analogi. Kenapa tak tanya umat Islam di Syria? Dah lama dah berjuang. Tadi ada saya sembang dengan abang, pernah pergi Syria tahun 95. Tuan-tuan, umat Islam di Syria bukan baru berjuang hak krisis 4 tahun lebih ni. Antaranya pada tahun 1982, Hafiz Asad yang memerintah pada ketika itu menghantar tentera ke wilayah Hama. Di sana selama 27 hari dia telah membunuh lebih pada 46,000 orang. Bukan satu siri pembunuhan, banyak siri pembunuhan. Ulama yang di Syria ni dah berjuang lama dah. Tak payah ceritalah tempoh 4 tahun lebih Bashar Assad ni. Baru pergi setahun lebih dah kita nak tanya dah pergi sana. Allah Rabbi. Satu. Yang keduanya, mereka join ISIS ni jadi private ke jadi general? Private je. Pergi duduk di Al-Zur, kemudian ada yang duduk Al-Raqqa. Private ni dia tahu apa tuan-tuan? Saya bekas tentera, saya tahulah. Private ni jangan cerita hak tentera Malaysia. Dalam satu batalion, tuan-tuan, dalam satu batalion, dia bukan tahu batalion pun, maklumat dalam batalion, dia tahu dalam company dia je. Itu pun lebih pada platoon dia. Dia bukan tahu maklumat sangat. Kalau letak general, bagai langit dengan bumi maklumat. So kita pergi tanya hak private ni, NGO masuk tuan-tuan, jumpa ni top leader mujahidin, jumpa Ahrar Syam, jumpa Jabhatun Nusrah,
jumpa Jaishul Islam, Jaishul Fatih, jumpa mujahidin, kumpulan mujahidin besar, semuanya cakap ISIS adalah pengkhianat pada perjuangan umat Islam. Ada ustaz kata kita kena tawakuf, biar ustaz tu tawakuf seorang-seorang dia. Mujahidin tak tawakuf. Mujahidin hanya beberapa bulan kemasukan ISIS, mereka tawakuf. Tuan-tuan, antara yang paling dekat dengan ISIS dulu adalah Jabhatun Nusrah, cabang Al-Qaeda. Tetapi apabila ISIS telah melakukan pengkhianatan, Jabhatun Nusrah pun declare bahawa mereka akan oleh kerana ISIS melakukan pengkhianatan, maka mereka declare berperang dengan ISIS juga. Tuan-tuan, kumpulan mana pun sama. Maka tuan-tuan, puas dan puan sekalian, dia macam ni lah. Tanya top-top leader kumpulan mujahidin yang banyak di Syria ni, tuan-tuan, mereka kata ISIS ni 3 kelompok. Pertama, Khawarij. Khawarij ni orang yang melampau akidah dia. Tuan-tuan, Sayyidina Uthman dibunuh oleh Khawarij, menantu kepada 2 orang anak Nabi. Bahkan salah seorang daripada 10 orang dijanjikan syurga, itu pun Khawarij bunuh. Kalau mujahidin lain, tak ada apa di sisi Khawarij. Sebab tu mereka ni melampau, tuan-tuan. Melampau. Kalau tuan-tuan tengok pengikut ISIS di Malaysia, dia tulis apa? Kan? Tuan-tuan baca dia punya ni. Kerajaan kafir Turki. Uish. Temenung kita baca. Dia mudah-mudah murtadin kafir di mulut dia. Mudah memurtadkan dan mengkafirkan orang. Jangan. Ya, kita tak baca hadis ke kalau kita tuduh orang murtad ataupun kafir. Kalau ia tidak kafir dan murtad, kembali kepada kita. Tuan-tuan, nyokong ISIS ni sampai Syekh Muhammad Al-Arifi pun dia kafirkan. Baru ni Syekh Muhammad Al-Arifi datang ke Malaysia, tuan-tuan. Dia pergi ke UIA, kami hadir. Kami hadir khutbah, kemudian selepas tu ada kuliah. Dia berdialog dalam internet dengan penyokong ISIS ni banyak. Tuan-tuan, ada yang mengkafirkan dia salah satu contoh dia dalam Twitter. Dia penyokong ISIS mengkafirkan dia. Syekh, anta kafir. Syekh, kamu ni kafir. Kemudian Syekh kata, aku ni hafiz Al-Quran. Aku menjadi imam, aku khatib. Aku mengajar kepada orang. Tuan-tuan boleh dengar Syekh Muhammad Arifi type di YouTube khutbah yang menggegarkan dunia. Dia cerita tentang Syria cering bulu Roma, tuan-tuan. Dia kata, aku menyokong mujahidin yang ada di Syria. Aku nak mujahidin menang di Syria. Dan aku ditangkap dan dipenjarakan kerana hanya memperjuangkan isu Syria. Kalau kamu tuduh aku kafir, orang lain siapa? Kira orang lain telah lagi ya. Kalau aku pun kafir di sisi kamu, orang lain telah lagi ya. Okeylah, kalau kamu tuduh aku kafir, tolong tunjukkan jalan untuk aku kembali kepada Islam. Tolong tunjukkan jalan untuk aku kembali kepada Islam. La ya Syekh, anta kafir aslan. Tak payahlah Syekh, anda memang kafir dah. Macam tu, nyokong ISIS. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok sebahagian daripada hadis sembelih tu, mengucap dulu tuan-tuan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucap kena sembelih. Allahu Rabbi. Satu Khawarij. Yang keduanya ejen-ejen luar. Ejen Mossad, ejen Iran, ejen Syria, dan kebanyakannya adalah ejen Ba'ath, pimpinan Saddam Hussein dulu yang telah dilakukan proses doktrinisasi. Yang ketiganya adalah kelompok ikhlas yang nak pergi berjihad tapi salah masuk channel. Saya andaikan orang Malaysia yang pergi sana tu adalah kelompok yang ketiga. Mereka ikhlas tapi mereka salah channel. Tuan-tuan, kita andaikan begitu. Tuan-tuan, bila salah masuk channel, proses doktrinisasi ini sentiasa akan berlaku. Last kali tuan-tuan, saya buat perbandingan antara Al-Qassam dengan ISIS. Al-Qassam ni telah diterima seluruh dunia, memang mujahidin betul lah, sayap ketenteraan bagi Hamas. Cuma yang tak terima Al-Qassam ni ISIS. ISIS beberapa kali cabar Al-Qassam, tuan-tuan. Malangnya dia tak cabar Israel. Sebab pendirian di ISIS di Syria sama. Bunuh munafik dulu, baru bunuh Syiah, baru bunuh kafir, dia kata. Munafik siapa? Hak mujahidin tak terima tak terima kekhalifahan Abu Bakar Al-Baghdadi. Tu munafik. Bunuh munafik dulu. Sama tuan-tuan. Dia cabar Al-Qassam tapi tak cabar Israel. Tuan-tuan, Al-Qassam ni semua terima bahawa mujahidin yang benar. Al-Qassam nak rekrut anggota dia, tuan-tuan, macam mana? Dia bukan macam orang lain nak rekrut anggota. Saya teringat masa saya nak temuduga tentera dulu 9 hari. Masa nak temuduga cikgu berapa jam je, sementara tunggu baris tu, kemudian pakai tie masuk awam balik. Tentera nak temuduga tentera, tuan-tuan, dia cek kesihatan, dia lanyak dulu.
kau lari berapa kilometer, kau forward roll, back roll semua. Kau tak nak, kau balik lah. Kami tak jemput pun. Kami tak jemput. Dah hari ke-8 dah kena lanyak tu semua, hari ke-9 tu barulah tu juga dengan pakai tie tu semua. Jadi Al-Qassam bukan itu cara dia. Antara dia nak rekrut anggota Al-Qassam ni tuan-tuan, antaranya ialah seseorang pemuda itu perlu mendapatkan pengesahan daripada imam setempat bahawa dia solat subuh secara berjemaah. Saya 3 bulan berturut-turut solat subuh berjemaah. Kalau ini syarat pertama, ada tak orang layak kat sini? Kita nak bagi daftar nama kat Al-Qassam. Itu baru pertama. Dia ada lagi tuan-tuan, istiqamah solat tahajud. Ada sini tahajud, terkejut selalu. Itu pun terkejut nak kencing, kencing tidur balik, tuan-tuan. Kemudian istiqamah Isnin Khamis puasa. Kemudian perlu hafal berapa surah telah ditentukan dalam Al-Quran, perlu hafal hadis-hadis telah ditentukan, dan akhlak mereka disaring dengan sangat teliti sebelum diterima masuk Al-Qassam. Agak-agak kenapa Al-Qassam buat macam tu? Sebab Al-Qassam tak nak ada unsur-unsur munafik masuk dalam Al-Qassam. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada pejuang Al-Qassam ditangkap oleh Israel, maklumat di mana dibuat senjata Al-Qassam, roket Al-Qassam tak pernah pecah. Walaupun Gaza dalam peta dunia, titik pun tak layak kerana terlalu kecil. Tetapi Israel tak jumpa cari tuan-tuan, walaupun mereka tangkap pejuang Al-Qassam. Kerana Al-Qassam ni telah disaring dengan sangat teliti. ISIS, mereka nak rekrut orang melalui apa? Facebook. Woi, Facebook. Kalau melalui Facebook, Mossad boleh masuk tak? CIA boleh masuk tak? Siapa pun boleh masuk. Tuan-tuan berhati-hatilah. Para ulama kita ni, bila kita kata tolak ISIS, orang kata ustaz ni tolak mujahidin. No, kita tuan-tuan, kita sayangkan mujahidin, nak mereka menang di Syria. Tetapi kita tolak ISIS. Bila kita tolak ISIS, kita ustaz ni tak nak daulah Islamiah. No, kita sangat merindui tertegaknya sebuah daulah Islam. Tetapi kita tolak ISIS. Para ulama telah tolak ISIS. Itu bukan daulah yang benar. Itu bukan daulah yang benar. Ciri-ciri tertegaknya sebuah daulah, para ulama lebih tahu. Tetapi puak-puak golongan nyokong ISIS ni, mereka tak nak terima ulama. Bagilah nama siapa pun, mereka tolak mereka. Pada andaian mereka, ulama tak faham jihad, dia saja yang faham jihad. Dia baru belajar jihad 3 hari setengah, tu pun dari Facebook dengan YouTube. Tuduh ulama tak faham jihad. Kita bagi Dr. Yusof Qaradawi pun tak terima tuan-tuan. Tuan-tuan tak terima. Satu ulama Sunni, cek balik satu ulama Sunni, boleh kata semua ulama Haraki. Dr. Yusof Al-Qaradawi saja yang jadi fungsinya berapa lama dipenjara oleh rejim zalim di Mesir tuan-tuan, berapa lama, dan diseksa hampir mati. Sampai sekarang tak boleh balik Mesir kerana memperjuangkan Islam. Kamu perjuangkan apa? Ni tak faham jihad. Kau baca tak lagi fake jihad tulisan Dr. Yusof Qaradawi? Tak baca, baca dulu. Ustaz kalau berani pergi jihad Syria lah, kau faham jihad tu apa? Sembelih orang, letupkan kepada orang. Duduk di Syria pun, hak pergi ke Syria ni tak semua pergi perang. Masa dah. Ingat tak? Udah tuan-tuan, dengar cakap ulama senang. Dengar cakap ulama senang. Baik tuan-tuan, puas dan puan sekalian, maka kalau tuan-tuan dengar yang last kali, kita banyak membicarakan isu Syria. Cuma kalau kita nak buat hashtag kepada kuliah ni adalah kita nak minta supaya kesatuan ummah ni dikembalikan semula. Tuan-tuan, biar jiwa kita, jiwa ummah yang satu. Di mana saja umat Islam dizalimi, maka kewajipan kita untuk membantu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook umpamanya, ramai karya Syria yang keluar ke Eropah. Bukan bermakna umat Islam tak bantu, tetapi negara umat Islam yang sekeliling itu dah terlalu crowded, dah terlalu banyak tuan-tuan, dan tenaga buruh dah hampir tak diperlukan. Jadi mereka mencari tempat yang baru untuk mereka. Jangan tuduh umat Islam tak bantu. Bahkan antara negara yang paling banyak membantu adalah Saudi sendiri. Saudi adalah antara negara yang paling ramai, paling banyak membantu. Dan tuan-tuan, kenapa sekarang ni tuan-tuan tengok berpusuh-pusuh keluar? Sebab tak lama lagi akan musim sejuk. Untuk musim sejuk tahun lepas tuan-tuan, 11, 12, 1 tu, tahun lepas musim sejuk, berapa ramai yang mati kerana kesejukan. So ini jihad kita. Di samping kita tidak menafikan jihad peperangan itu ada,
Bila kita kata ni jihad kita, inilah menafikan. No, kita tidak menafikan dan kita nak Mujahidin menang di Syria, tuan-tuan. Tapi ini jihad kita. Kalau semua orang pergi berperang, siapa nak buat benda ni? Siapa nak buat benda ni? Bahkan sebahagian di kalangan rakyat Syria yang dibom, dicederakan, mereka dibedah tanpa ubat bius. Tuan-tuan bayangkan, siapa nak buat benda ni? Kita. So tuan-tuan, Green Project dan Syria Care, kita boleh tengok page, kita sentiasa mengumpulkan dana untuk membantu umat Islam di sana. InsyaAllah Syria Care pun dah keluar dah dia punya, insyaAllah untuk musim sejuk ni. Tahun lepas kita hantar 2 kontena baju sejuk, itu pun hanya boleh cover sedikit saja. InsyaAllah nanti ada barang-barang pada Green Project. So kita sedang kumpul dana, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh beli, itu bahan kempen. Sebab sekarang ni kita nak viralkan isu Syria. Kerana umat Islam di Malaysia ni banyak Palestin saja. Bila isu Syria ni tidak mendapat tempat di kalangan kita. So kita nak viralkan ni melalui kempen-kempen kita. Jadi tuan-tuan, insyaAllah nanti kedua tuan-tuan boleh dapatkan. Dan kalau rasa mohon maaf, insyaAllah jika diizinkan oleh Allah dan tak kena gam, kita bertemu lagi dalam kuliah akan datang. Dan saya sudahi dengan bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.